Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waalaikumsalam. Dengar jelas ke suara saya? InsyaAllah kita akan mulakan kuliah kita seminit dua saja lagi. Mohon komen sikit, saya nak tengok dia jelas suara. Boleh dengar ke suara saya? Penang jelas, alhamdulillah. Terima kasih Puan Asnida. Waalaikumsalam. Jelas, ya, terima kasih. Kelang clear, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kuliah online kita pada pagi ini pada tanggal 19 Ramadan dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر بتمم الخير يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dapat bertemu lagi bersiaran langsung secara atas talian. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, alhamdulillah kita masih lagi dikurniakan nikmat kehidupan yang baik. Ya, tentunya dalam kehidupan muslim yang mukmin ini ialah nikmat yang paling besar, ialah nikmat Islam dan iman. Ya, nikmat Islam dan iman ni tuan-tuan tak boleh nak dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, alhamdulillah, ya, ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Ya, kita syukur pada Allah di atas kalimah Islam. Ya, Nabi sebut man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, dakhalal jannah. Ya, Nabi sebut sesiapa yang berkata aku redha, ya, raditu billahi rabba, aku redha Allah itu sebagai Tuhan. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina, dan aku redha Islamlah sebagai agama kami, agama kita. Kita redha. Yang ketiga, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ya, dan kita redha bahawa Nabi Muhammad, Nabi Muhammad itu kita mengaku dengan lisan, kita yakin dengan hati,
dan kita beramal dengan anggota kita, dengan apa yang telah kita yakin, kita tutur dan kita yakin tadi ni, maka insya-Allah mudah bagi kita untuk memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pagi ini ya kita nak sambung perbincangan kita berkaitan dengan ya al-qadar ataupun malam al-qadar. Kita dah sebut pada pertemuan ya pagi kemarin kita dah bincang ya yang dikatakan al-qadar itu apa, Lailatul Qadar itu apa. Ya, bila mana Allah Taala sebut dalam Al-Quran ya dengan firman-Nya, inna anzalnahu fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hatta hiya matla'il fajr. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan yakni Al-Quranul Karim ya pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam Al-Qadar disebut malam yang penuh dengan kemuliaan, malam yang penuh dengan keberkatan. Maka Al-Quran turun pada malam tersebut. Subhanallah. Sebab tu Al-Qadar yang akan berlaku pada 10 malam terakhir Ramadan adalah malam yang sangat penting bagi kita. Tentunya orang mukmin dia akan tercari-cari. Kerana apa? Kerana Nabi kita suruh kita cari. Bila Nabi kita suruh kita cari, maka kita cari. Kita akan dapat sunnah, tuan-tuan. Tuan-tuan, bertemu ataupun tidak, Allah rezekikan kepada kita nantinya bertemu ataupun tidak, itu dalam ilmu Allah, itu dalam kehendak Allah. Tetapi kita cuba berusaha dalam 10 malam terakhir ni, pada hari-hari akhir Ramadan 10 hari ni tuan-tuan, kita cuba buat amalan kita yang habis baik, yang terbaik insya-Allah. Ya, kerana Allah Taala sebut sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Al-Qadar itu akan Al-Quranul Karim. Ya, pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan Allah Taala tanya, tahu tak kamu apa itu malam Al-Qadar? Ya, apakah yang disebut malam Al-Qadar itu? Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Dan Allah jawab lepas pada itu, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita dah sebut pada pertemuan lepas, 1000 bulan tuan-tuan puan sekalian menyamai 83 tahun. Kita umur kita barangkali tak sampai 83 tahun. Tuan-tuan bayangkan Allah Ta'ala kalau dia kasih kat kita, dia sayang kat kita, yang pastinya dia kasih, dia sayang kat kita. Sebab itu dia pertemukan kita dengan Ramadan. Dia memilih kita menjadi hamba Allah, beribadah dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan kita carilah sama-sama. InsyaAllah. Ya. Dan Allah Ta'ala kata apa lagi malam tu? Ya, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ya, Allah Ta'ala sebut pada malam tersebut turunnya para malaikat Allah. Para malaikat Allah ni yang sifatnya la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pada malam itu malaikat Allah Ta'ala turun. Ya, malaikat yang sifatnya tasbih, mensucikan Allah, mentakdiskan Allah. Mereka tidak bermaksiat pada Allah. Para malaikat Allah ini turun. Dan termasuk malaikat yang turun juga ialah penghulu bagi segala malaikat, malaikat Jibril. Ya, dengan izin Tuhannya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, sehinggalah malam itu penuh dengan kesejahteraan sampailah terbit fajar ya pada waktu pagi. Tuan-tuan sekalian, ini kelebihan malam Al-Qadar yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita tahu ya bahawa malam itu ada kelebihan dan banyak ya keberkatan yang dijanjikan. Tuan-tuan sekalian, pagi ni kita nak sambung ya. Kita dah sebut Lailatul Qadar itu, Lailah itu merujuk kepada malam ya. Dia different dengan siang ya. Malam ni daripada tenggelam matahari sehingga sebelum terbitnya fajar. Yang tu malam. Lailah Al-Qadar ialah malam yang penuh dengan kemuliaan dan hukum ya, malam yang telah ditetapkan, suatu penetapan ya, itu yang disebut Al-Qadar. Tuan-tuan sekalian, kita nak tengok apa pula, bila pula waktu atau bilakah berlakunya Lailatul Qadar ini ya, bilakah? Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari terakhir,
bulan Ramadan baginda menghidupkan malam tersebut dengan membangunkan isi rumahnya dan menjauhi daripada isteri-isterinya. Ya, Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan yang bermaksud Rasulullah SAW berusaha sedaya upaya dalam malam-malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ya, idza dakhala al-ashr al-awakhir, apabila masuk 10 malam akhir Ramadan, ya, apa yang Nabi buat? Ya, Nabi akan wa'aiqadha ahlahu, Nabi akan kejutkan ahli keluarganya. Wa shadda mi'dharahu, Nabi akan ikat perutnya. Ya, ikat kainnya. Maknanya apa? Nabi tidak bersama dengan isterinya. Nabi lebih memberi penumpuan kepada ibadah-ibadah, tuan-tuan sekalian. Jadi insya-Allah kita cuba sedaya upaya ya untuk kita mencontohi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita akan disayangi oleh Nabi, kita akan dipandang oleh Allah, kita akan lebih diberi perhatian ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita insya-Allah, tuan-tuan. Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam akhir daripada malam-malam ganjil Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud carilah Lailatul Qadar pada 10 akhir bulan Ramadan dalam malam ganjil. Ini yang Nabi sebut taharrau Lailatul Qadri. Nabi suruh kita cari, tuan-tuan. Cari ni, tuan-tuan, macam saya sebut sebelum ini. Orang yang sifatnya mencari ini, dia akan bertanya-tanya, dia akan membaca, dia akan terbelik-belik buku, dia akan cari, dia akan Google. Hari ini kita senang, telefon di hujung jari, ada internet, cari, tuan-tuan. Ya, cari. Kita baca, kita hadirkan diri dalam kuliah walaupun kuliah secara atas talian online. Ya, kita boleh tanya para asatizah, guru-guru yang ada tentang apa? Tentang tentang Lailatul Qadar, tentang kelebihan Lailatul Qadar, tentang apa lagi fadilat-fadilatnya, bilakah waktu berlaku. Tuan-tuan, ini sifat orang yang cari. Cari ini dia tak duduk diam-diam. Ya, dia mencari-cari, tercari-cari, tertanya-tanya, dia terfikir panjang. Ya, ini orang yang mencari dan nyata pada dirinya ya wujud kerinduan untuk bertemu dengan malam yang penuh dengan kelebihan ini. Adapun mereka yang menentukan malam Al-Qadar ada banyak pendapat. Tuan-tuan, khilaf di kalangan ulama bilakah waktu tarikh berlakunya Al-Qadar ini. Pendapat yang terkuat mengikut para ulama bahawa Lailatul Qadar berlaku pada tanggal 27 Ramadan. Ya, ini pendapat yang kuat. Ada disebut hujah mereka banyak, antaranya mengikut Abu Ka'ab, katanya demi Allah sesungguhnya Ibnu Mas'ud telah meyakinkan bahawa malam Al-Qadar jatuh pada bulan Ramadan manakala Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Akan tetapi dia enggan memberitahu kepada kami malam yang tepat kerana bimbangkan kamu tidak lagi berusaha mencarinya. Ya, ada hikmah, tuan-tuan. Bila Allah Ta'ala sembunyikan bilakah tarikh yang sebenarnya ya malam Al-Qadar ini. Supaya apa? Hikmahnya supaya kita cari. Ya, hikmahnya supaya kita cari. Kita beribadah. Ya, 10 malam terakhir ini kita all out, kita buat lebih baik. Ya, maknanya kita tidak fokus pada malam-malam tertentu saja. Tuan-tuan, barang tentu kalau kita beribadah ya sepanjang Ramadan, kualitikan bacaan solat kita, bacaan Quran kita, tilawatul Quran, al-azkar wal aurat, wirid-wirid zikir, sedekah kita, infak kita jaga lisan, jaga mata, jaga telinga, jaga segala titah perintah Allah. Tuan-tuan, kita adalah hamba Allah yang terpilih. Allah muliakan kita dan insya-Allah sudah tentulah kita akan bertemu dan beribadah pada malam Al-Qadar. Tuan-tuan, lagi disebut apa? Beriwayat disokong oleh pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahawa surah Al-Qadar mempunyai 30 perkataan. Perkataan yang ke-27 bagi surah itu terjatuh pada dhamir hiya yang kembalinya kepada Al-Qadar. Ini ya tafsiran dan pandangan ulama. Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis daripada Ibnu Umar, siapa yang mencari Lailatul Qadar hendaklah dia mencari pada malam ke-27. Carilah kamu Lailatul Qadar pada malam ke-27. Pada malam 23 Ramadan, ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imamuna Asy-Syafi'i malam Al-Qadar. Ya, begitu juga pendapat Imam Malik. Ya, malam Al-Qadar jatuh kepada 23 Ramadan. Ya, berdasarkan hadis taharrau Lailatul Qadri Lailata 23. Carilah malam Al-Qadar
pada tarikh, pada malam 23 Ramadan. Ya, okey. Ada lagi pendapat ulama yang mengatakan Al-Qadar berlaku pada malam lain, seperti malam 21 Ramadan. Pada malam 21 Ramadan, ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i sendiri memilih juga tarikh 21 Ramadan, tuan-tuan. Dia berdalilkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Mas'ud, "Utlubuha lailata 17 min Ramadan wa lailata 21 wa lailata 23." Tuntutlah malam 17, 21 dan 23. Ya, Ramadan. Pada malam 24 Ramadan ini berdasarkan kepada hadis Ibnu Abbas bahawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu lailatal qadri fi 24." Tuan-tuan. Ya, kita baca hadis banyak yang sebut tentang malam-malam ganjil. Tetapi ada juga hadis di sana menyebut tentang carilah malam Al-Qadar pada malam 24 Ramadan. Tuan-tuan. Habis macam mana kita? Macam mana kita? Tuan-tuan puan sekalian, sebab tu kita disuruh cari. So cari ini terbelek-belek lah kita. Ya, maksudnya kita cari. Boleh jadi malam genap, boleh jadi malam ganjil. Ada hadis yang mengatakan malam ganjil. Ada hadis juga yang mengatakan malam genap. Tetapi yang pasti tuan-tuan, ya, Al-Qadar berlaku pada 10 malam terakhir. Ya, insya-Allah kita berusahalah ya untuk mencari dia. Ya, mudah-mudahan dengan kita mencari dia dengan mudah ia akan bertemu dengan orang yang mencarinya. Ya, siapa yang berusaha, insya-Allah dia akan dapat. Ya, dalam hadis pun disebut man jadda wajada. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh berusaha, dia akan dapat. Maka demikianlah dalam kita ibadah ni, ya, kita cari, insya-Allah kita akan dapat. Ya, dalam hadis lain disebut iltamisu lailatal qadri akhiri lailati fi Ramadan. Carilah ya malam Al-Qadar itu pada akhir malam-malam Ramadan. Baik, tuan-tuan, demikian ya, itulah ya bila waktu berlakunya malam Al-Qadar, maka itulah penerangan dan penjelasan yang telah diperbahaskan oleh para ulama kita. Insya-Allah ya, kita cuba berusaha, berazam untuk 10 hari yang ke depan ini kita cuba buat habis baik. Mudah-mudahan kita bertemu dengan malam Al-Qadar, insya-Allah. Tuan-tuan, apa pula rahsia menyembunyikan Al-Qadar? Kenapa Allah Ta'ala tidak spesifik sebut secara terang supaya kita senang beribadah? Apa hikmahnya? Apa rahsianya? Tuan-tuan, antara rahsianya Allah Ta'ala menyembunyikan Al-Qadar ialah supaya menjadi pendorong kepada kita. Ya, kepada orang ramai untuk mencarinya. Untuk kita terus merinduinya. Untuk kita terus meletakkan cinta yang berbunga-bunga, tuan-tuan. Untuk kita cari. Untuk kita berusaha cari Al-Qadar ini. Juga supaya kita bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah demi mencari Al-Qadar seperti mana disembunyikan masa yang diperkenankan doa pada hari Al-Qadar, disembunyikan pada masa berkenannya doa pada hari Jumaat. Ya, itu nama Jumaat dan namanya yang agung daripada segala nama serta keredaannya, begitulah seterusnya. Semoga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita Al-Qadar ya, yang diisi dengan amal kebajikan dan menghidupkan malam tersebut, seterusnya melayakkan kita mendapat keampunan daripadanya. Yang pasti, tuan-tuan, yang pastinya apa? Yang pasti Nabi SAW sebut, man qama Ramadan, man qama lailatal qadri, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Tuan-tuan, yang pastinya apa? Nabi kata sesiapa yang mendirikan ibadah bagi maksud mencari Al-Qadar, mencari malam-malam Al-Qadar itu. Ya, kita mendirikan malam-malam 10 hari Ramadan berbaki ni, tuan-tuan. Kita mendirikan ibadah, amalan-amalan soleh yang kita buat, sedekah kita, infak kita niat untuk mencari Al-Qadar, bertemu dengan Al-Qadar. Semua itu dikira. Mendirikan malam, solat sunat tarawih pada malam harinya, solat sunat tahajud, solat sunat hajj, baca Quran, i'tikaf kita, semua itu dikira amal-amal soleh yang tujuannya ialah supaya Allah permudahkan, pertemukan kita dengan malam Al-Qadar. Nabi kata apa?
Walaupun tuan-tuan kita tidak dipertemukan dengan tanda-tandanya. Ya, orang Melayu ni dia popular tanda-tanda Al-Qadar apa? Pokok jadi layu esok semua tunduk. Kan? Itu biasalah. Ya, kemudian tapi memang tuan-tuan tanda-tandanya ada. Ya, tanda-tandanya ada. Antara lain ialah pada siang hari itu kita lihat bagaimana cahaya tidak panas sangat. Ya, cahaya matahari macam tidak macam awan yang melitupi matahari menyebabkan cahaya-cahaya itu jadi tak berapa panas. Ya, cuaca pada hari itu tenang saja. Pagi itu kita akan rasa tenang, nyaman. Kita akan rasa kelainan daripada hari-hari sebelumnya. Itu antara tanda-tandanya. Ya, tapi tuan-tuan saya nak bagi tahu, walaupun kita tidak dipertemukan dengan tanda-tanda itu, tuan-tuan, kalau kita mendirikan Ramadan, mendirikan malam-malam hari bagi maksud mencari Al-Qadar dengan penuh keimanan, Nabi kata. Dengan penuh pengharapan, Nabi kata. Ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ya, semoga kebaikan menjadi milik kita bersama. Apa lagi tuan-tuan alamat malam Al-Qadar ini? Sebahagian para ulama telah menyebut dalam kitab masing-masing berkenaan dengan sebahagian tanda dan alamat yang memungkinkan dapat dilihat oleh sebahagian hamba Allah yang diizinkannya pada setiap tahun daripada bulan Ramadan. Ada orang Allah izinkan bertemulah dia nampaklah tanda-tanda itu. Dia akan lihatlah ya alamat-alamat ataupun tanda-tanda berlakunya Al-Qadar. Ini kerana banyak hadis dan perkabaran yang riwayat orang soleh serta riwayat perkabaran orang soleh serta riwayat mereka yang telah membincangkan alamat tersebut. Antaranya Ubadah bin Samit. Ya, antaranya Ubadah bin Samit. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, moga puasa tahun ni. Okey, terima kasih. InsyaAllah kita saling doa mendoakan. Ya tuan-tuan, terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih. Baik. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan, ya, apakah tanda-tanda? Disebut dalam riwayat. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata secara marfu', sesungguhnya malam tersebut bersih tenang. Bersih terang seolah-olah bulan yang menerangi tenang, nyaman, tidak terlalu sejuk pada malam tersebut dan tidak terlalu panas dan tiadalah tempat bagi bintang untuk dilihat dengannya sehingga waktu pagi. Dan daripada tanda bahawa matahari waktu pagi keluar dalam keadaan tidak bercahaya dengan kepanasan seperti bulan penuh purnama dan syaitan tidak ada tempat untuk keluar bersamanya ya pada hari tersebut. Ini juga disebut dalam kitab Al-Umdatul Qari. Ya, daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengatakan bahawa daripada Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari terbit pada hari tersebut tidak mempunyai cahaya dan kepanasan. Tuan-tuan, ini disebut dalam riwayat bahawa itulah yang akan diperlihatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Ya, mudah-mudahan kita adalah termasuk di kalangan hamba-hambanya yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Amin tuan-tuan. Ya, mungkin ada di antara kita yang Allah perkenankan, insya-Allah kita semua akan bertemu dengan Al-Qadar. Riwayat berikutnya mengatakan ucapan Ibnu Mas'ud berkata, sesungguhnya matahari keluar pada setiap hari antara dua tanduk syaitan kecuali pada malam Al-Qadar. Seperkara yang penting ialah jika seorang mengetahui dan menjangkakan malam itu adalah Al-Qadar, adakah perlu diwar-warkan dan disembunyikan? Dalam hal ini bahawa sunat bagi siapa yang melihat pada malam Al-Qadar untuk menyembunyikannya. Ini disebut dalam kitab Fathul Bari, ia juga disebut dalam kitab Majmu'. So kalau siapa di antara kita yang bertemu dengan malam Al-Qadar, ciri-ciri tanda-tanda itu kita lihat dan kita yakin malam itu malam Al-Qadar, ya, sunatnya ya kita tidak ya war-warkan, ya, bahkan kita diam sudah. Ya, sebab apa? Sebab kita antara insan yang terpilih ya untuk Allah Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda itu. Tuan-tuan, antara hikmah disembunyikan malam Al-Qadar adalah seperti yang disebut oleh Ibnu Hajar, bahawa beliau menukilkan daripada kitabnya Al-Hawi bahawa ia merupakan karamah, yakni kemuliaan. Hendaklah disembunyikan amalan Lailatul Qadar tanpa khilaf antara ahli tariq yang menemui dengan Al-Qadar dari memandang kepada jiwa kerana dibimbangi akan dibuang nikmat. Lebih besar daripada itu akan berlaku riya pada ahli tariq.
Ya, takut datang masalah ujub, riak, sombong, takabur. Bahkan kita lebih muhasabah diri. Ya, mengikut adabnya pula janganlah ia sibuk menceritakan nikmat Allah, iaitu pertemuan malam Al-Qadar untuk diwar-warkan kepada manusia kerana dibimbangi berlakunya hasad, dengki dan sebagainya. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata diambil hak tersebut berdasarkan ucapan Yaqub kepada anaknya Yusuf. Nabi Allah Yaqub kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Tatkala bermimpi melihat bintang dan bulan sujud kepadanya. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu kerana aku khawatir mereka akan menjalankan suatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi manusia. Tuan-tuan sekalian, kalau kita bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang patut kita buat? Ya, kita kena memperbanyakkan doa. Doa pada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena memperbanyakkan doa. Antara doa yang warid, tuan-tuan, diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ialah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya, wa an walidina wa jamil muslimin wal muslimat ila akhirih. Allahumma innaka afuwun karim. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah Maha Pemaaf. Ya, tuhibbul afwa, engkau suka memaafkan. Ya, fa'fu anna, maafkan kami. Ya, tuan-tuan sekalian, kita doa ni. Ya, doa dengan doa ini, ya, 10 malam terakhir ni tuan-tuan, kita memperbanyakkan baca. Dan malam-malam hari yang kita lalui, jangan kita tinggal doa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. InsyaAllah, semoga kebaikan menjadi milik kita bersama. Semoga kita bertemu dengan malam Al-Qadar yang diberkati. Ya, dan tentunya, ya, kita mengimpikan supaya kita termasuk di kalangan hamba-hamba Allah, ya, yang terpilih itu. Dan tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan doa kat saya doa kat tuan-tuan. Saya doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan tuan-tuan dengan malam Al-Qadar, dengan tanda-tanda, dengan ciri-cirinya. Semoga kita akan menjadi hamba Allah yang terpilih dan kita menempuh bahagia berpanjangan dalam hidup kita, dunia dan hari akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan, ini peluang untuk Allah Ta'ala ampunkan dosa saya, dosa tuan-tuan. Allah ampunkan dosa kita bersama. Ramadan yang berbaki, ayuh kita buat habis baik, sehabis baik. InsyaAllah mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang penuh makna bagi hidup kita bersama. Tuan-tuan, jangan lupa, saya ulang pesanan almarhum Ustaz Dr. almarhum Ustaz Ismail Kamus. Ya, mudah-mudahan menjadi jariah dia dan jariah kita bersama. Ya, ada 4 perkara tuan-tuan. Apa disebut? Pertama, jaga solat. Ya, yang kedua, baca Quran. Ya, yang ketiga, pertama solat, kedua kita baca Quran, ya, yang ketiga zikir, yang keempat sedekah. Ya, tuan-tuan. So kita buat sama-sama. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Semoga Allah Taala memberkati hidup kita, insya-Allah. Ya, ma naqasa min malin sadaqah. Ya, Nabi sebut tak akan berkurangan harta orang yang bersedekah. Ya, tuan-tuan, ini jaminan daripada Nabi. Yang kedua, Nabi kata senantiasalah malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kau gantilah gantian yang lebih baik bagi orang yang menginfakkan harta bendanya. Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, kau binasakanlah bagi mereka-mereka yang kedekut terhadap hartanya. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemurah. Akhirnya, Aisyah pernah menyebut adalah Nabi SAW orang yang sangat pemurah, dan dengan kedatangan Ramadan dia lebih-lebih lagi pemurah. Tuan-tuan, salurkan sumbangan tuan-tuan insya-Allah kepada akaun yang tertera, ya, di Ma'had Tahfidzul Quran Darul Abrar. Ya, saya seperti mana rakan-rakan lain yang mempunyai ma'had sekolah, tuan-tuan, ya, kita juga terkesan dengan COVID-19 ini. Sekolah tak boleh beroperasi, sekolah perlu diteruskan, sekolah perlu di-maintain, tuan-tuan. Ya, walaupun berlaku pengurangan kepada yuran, ya, namun tak menampung, tuan-tuan. Dengan keadaan pelajar tak datang, infak
Ya, kalau bulan biasa kita pergi ya ke masjid surau, kita berkuliah, tapi bila datang musim Covid ni tuan-tuan, ya kita juga terkesan, ya salurkan sumbangan tuan-tuan, mudah-mudahan menjadi ya amal jariah kita bersama, mudah-mudahan memberatkan mizan hasanah kita bersama di hari akhirat, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian itu, terima kasih atas perhatian. Insya-Allah kita akan sambung pada keesokan harinya, insya-Allah. Bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.